nampak muda. Muda. Yang selalu kita dengar dia ada mengetuk je Cik kan? Yao. Okay. So macam kita tanya Cik Yao lah sambil Cik Azrul. Sedap, dia rasa macam Dia keep juga belakang. Keep chop. Keep chop. Ada orang suka banyak, ada orang sikit-sikit. Depend lah dekat Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dah bismillah tau Cik Nakib. Tak apa. Ni nak kuatkan lagi bismillah dia sebab sedap. Assalamualaikum, bersama saya Fiza Halim dalam Meniaga Live. Baiklah, seperti episod-episod sebelum ini, kita akan menjemput peniaga yang menggunakan aplikasi Meniaga. So kepada mereka yang ingin berniaga, boleh muat turun aplikasi Meniaga di App Store dan juga Google Play Store sekarang. Kali ini saya akan menjemput pemilik kepada Hanalicious Dessert iaitu Puan Hana dan juga Encik Imran untuk bersama saya untuk menunjukkan mungkin cara membuat cheese tart dan juga cream puff yang mereka sediakan. Baiklah, kita akan bersama mereka. Okey, Assalamualaikum Puan Hana dan juga Encik Imran. Terima kasih sudi meluangkan masa bersama saya dalam Meniaga Live. So kalau kita lihat di depan saya ni memang ada cream puff yang berwarna merah, coklat, warna apa? Krim. Okey, warna krim. So sebelum kita nak meneruskan ataupun nak buat cara penyediaan cheese tart dan juga ni, kita juga nak berkenalan lah dengan pemilik Hanalicious ni sebab tengok orangnya handsome dan cantik ya. So mungkin dessert pun manis. So boleh ceritakan sikit tentang Hanalicious Dessert ni. Mungkin Puan Hana? Assalamualaikum. Okay, saya buat Hanalicious ni sejak dari 3 tahun lepas, 2017. Kan? Ya, 2017. Okay, daripada saya single dah berkahwin dan kita buat sama-sama dessert ni. Okey. Okey, yang sekarang yang saya bawa ni adalah best seller kita orang dari 3 tahun lepas. So yang main kita adalah shell tart kat sini. Shell tart, okey, menarik. Kita ada provide shell tart sahaja untuk yang siapa yang nak letak filling sendiri, nak buat DIY apa semua, kita akan buat kat sini. Yang lepas tu yang ni adalah cream puff. Kita ada buat 3 jenis cream puff. Ada red velvet, coklat dengan vanilla. Lepas tu yang ada tart kita akan sediakan sekejap lagi ada cheese tart unicorn. Tu adalah best seller kita juga sebab unicorn cute lah, memang kan? okey. Unicorn. Lepas tu ada fruit tart dengan banoffee tart. So maknanya kalau sekarang ni apa trend daripada Hanalicious sendiri? Maknanya sekarang kita tengok ada kek apa tu, pedal board tadi pun ada cerita unicorn. Mungkin sambil kita sembang sambil Puan Hana boleh sediakan cara macam mana nak buat cheese tart, nak filling semua tu. Mungkin boleh kita mulakan dibantu oleh suami ke macam mana? Kata usaha sama bersama betul. kan. Okay, sambil kita nak cerita tu, kita nak tahu selain cheese tart dengan apa tu cream puff ni, apa lagi produk lain yang dihasilkan oleh Hanalicious? So untuk Hanalicious, kita punya main seller ataupun top seller kita adalah yang dekat depan tu lah, kita punya shell tart. Oh, shell tart ni, okey. Shell tart. And then kita actually banyak lah kita buat untuk supplier. And then kalau orang yang nak baking dekat rumah, and then orang yang nak meniaga cheese tart ni, sendiri dia akan order dengan kita lah. Sebab shell tart ni sendiri dia agak leceh juga kalau nak buat. Kalau macam orang nak terus jual, dapat order nak terus jual, so lagi cepat order dengan kami. So maknanya ni base, maknanya orang nak jual balik dia punya apa ni filling sendiri pun boleh. Cuma dapatkan cheese tart daripada Hanalicious. Betul. Kalau nak terus datang terus makan, boleh order dengan kita teruslah cheese tart. Okey, sekarang ni boleh Puan Hana ceritakan ni sekarang ni filling perisa apa ni? Sekarang ni kita letak filling blueberry kat dalam. So kita ada blueberry, mango, coklat juga, and apa satu lagi? Strawberry. Okey. So hari ni bawa blueberry tu. Okey, boleh. Blueberry. So kita letak je yang ni cream cheese. Cream cheese. Dah bancuh siap. So sekarang ni tengah isi cream cheese. Wah. Tebal lah, memang kita akan buat tebal macam ni. Baru dia nampak menarik. Menarik. Dia nampak menarik dan nampak sedap sebab dia cute, kecil kan. Okey. So ni tadi kita tengok Cik Hana duduk apa tu ketuk-ketuk tu. Itu apa sebenarnya ketuk-ketuk tu? Bagi dia rata, bagi masuk semua. Kalau tak dia akan ada ruang-ruang kat sini. Ada gap. So bila kita ni dia akan nampak kemas. Boleh tak saya nak try satu nak isi ni sebab saya geram lah Cik Hana picik-picik tadi. Boleh. Nak try picik tu macam mana? Saya nak try boleh? Boleh. Saya try. Saya geram sebab saya tak bukan baker punya orang. Kena pegang sini. Kena pegang. Okey. Kita angkat
Nanti dia melompat. So dia picit tu berapa banyak macam mana? Ikut suka hati. Okey. Okey. Dan tarik ke atas. Okey. Dia kena tekan bawah. Ya. Tak apa. Tak apa, Menarik, first kan? try, first try. First try. Tapi okeylah ni permintaan tinggi ni mungkin sikit banyak cheese kan. Okey, Tak ni kita menjadi, buat okey. mata dia. Mata Oh, ada mata juga? Ini cheese tart unicorn. Okey. So kita nak buat mata dia. Wah, nice, cantik. Oh, mata dia macam tu. Actually sebenarnya yang apa ni, kita punya cheese tart ni dia kena Bake balik bake sebab dulu. baru dia nampak bentuk macam bukit So sikit. kalau orang yang ada seni memang boleh. Kalau macam saya ni rasanya baik beli je lah kan. betul. Order dekat Hana Nations. Apa? Kalau tak rugi nanti. Okey. Okey, ini yang unicornnya. Unicorn. Okey, So kita boleh ini tengok cara kita buat dia punya. Sekarang kita tengok trend kan unicorn ada yang. betul. Okey, so ini boleh kata best seller ke macam mana ni? Best seller juga sebab selalunya orang selalu order untuk birthday apa-apalah. Okey, kita akan start unicorn. Cantik, kecil dan comel. Itu yang ramai orang jadikan benda ni sebenci mulut kan. Ni kalau letak kat rumah saya ni anak saudara dah ni dah. Laju. Habis ni. Habis. Sebab menarik. Bukan anak saudara je dekat studio ni, tim-tim pun nampaknya meleleh liur. Sabar ya semua. So selain unicorn, apa lagi yang orang boleh order? Macam apa dia punya feeling? Yang ni kita boleh buat fruit tart. Okey, fruit tart boleh kita Sekejap, cuba. Okey, susun dulu. Sangat menarik Kalau ni memang kalau dekat booth ni memang budak-budak kejar-kejaran memang pergi dekat booth yang cheese tart dululah. Okey, yang ini kita yang fruit tart ni pun kita pakai base dia adalah cream cheese juga. Cream cheese, tapi dia tak 100% cream cheese lah, dia campur ada campuran. Dia ada campuran fresh cream juga. So dia rasa masa-masa manis kat sini. Okey. Untuk buah kan. Oh, untuk buah. Ni kalau untuk buah kita tak ada letak apa-apa. Kosong lah. Ni kosong. Okey. So tak perlu ketuk-ketuk ke macam mana? Tak payah. Ni pun tak payah bake. Dia terus macam ni je. Oh, cantik, menarik. Kalau yang tadi tu dia kena bake dulu. Dia Sebab akan beza. nampak lagi cantik sikit lah. Betul. Sebab saya tekan ni dia lagi macam apa tu, pejal lah. Dia pejal macam lagi. padat sikit. Yes. Ni boleh lah nak Okey, try. mungkin boleh ketepikan saya punya ni dulu sebab nampak dia prestasi tu tak menarik Ni boleh try untuk Okey. Boleh cuba boleh rasa tekstur dia dengan cream cheese. Yang ni senang sikit kot. Nice. Bismillahirrahmanirrahim. Takut saya. Macam tak boleh picit je ke saya ni? Boleh. Okey. Okey, pusing-pusing sikit. Pusing sikit. Pusing macam mana tu? Okey dah. Pusing tu. bulat-bulat. Okey, menarik. Okay, lepas tu kita hiaskan dengan buah. Okey. So yang best sellernya yang mana? Yang biasa orang ada fruit ke, unicorn ke ataupun memang mereka unicorn? Okey. Selalunya orang akan order untuk birthday kan? Birthday Untuk budak-budak. betul. Buat kek ini kan betul susun dia punya cheese tart kan. So ini cheese tart sebab kita pun, saya pun nampak macam ada cream puff kan. Mungkin kita boleh ni. Alexa tart, banoffee tart. Okey, boleh. Banoffee tart tu apa pula beza dia dengan Banoffee tart dua tu ni? adalah pisang dengan caramel. Tambah dia drizzle dengan caramel. Lepas tu ditabur dengan chocolate powder kat atas. Oh, okey, menarik. Dan adakah krim ni berbeza ataupun sama je? Berbeza. Dia ada ekstrak pisang kat dalam. Oh, ekstrak pisang. Kepada mereka yang sedang menonton ni macam mana? Dah ada 3 kawasan, so nak tambah tu macam mana nak jadi ejen? Macam Okey, mana? boleh terus direct contact kita. Okey. Kiranya kalau nak jadi Di ejen. mana? Di face... boleh through WhatsApp, dekat Facebook, dekat Insta. Okey. Boleh terus contact kita untuk jadi ejen lah. And then kita just terus bagi harga ejen and then kita boleh supply terus lah. Kita jadi hantar ejen. dekat. Okey, macam tu. So sekarang ni tengah mencari ejen seluruh Malaysia lah. Ya, betul. Berkembang lagi InsyaAllah. lah, InsyaAllah kita nak, kalau boleh kita nak hantar kita punya share tart ni dekat satu Malaysia lah. And then Untuk kita juga meluas ada lagi. buat dekat tu yang kita daftar dekat Niaga ni. Yang Niaga ni sebab kita nak bagi kita punya produk ni ada dekat dalam semua platform e-commerce. Oh, itu yang menggunakan aplikasi Meniaga ni. So betul. kalau kita dah cerita, alang-alang Cik Imran dah cerita, boleh tak cerita pengalaman macam mana menggunakan ataupun proses jual beli di aplikasi Meniaga tu? Okay, so first sekali saya rasa masa yang saya dapat e-Meniaga punya informasi ni actually saya rasa saya pun kod yang paling awal yang ya daftar and then saya try lah install
Set saja je dulu. Set saja dulu and then kita letaklah gambar-gambar yang kita dah tangkap and then kita just post dekat dalam e-Meniaga tu. Actually dia punya, saya nampak dia punya apps tu, dia punya interface dia sangat cantik and then sangat friendly lah. Dalam aplikasi Meniaga tu di sekitar Batu Cave lah, 10 km saja. So mana nak dapatkan Hanalicious boleh dapatkan di aplikasi Meniaga, search je dekat Batu Cave. Betul. Okey. So sekarang ni kita dah buat apa? Unicorn cheese tart, fruit cheese tart dan banana Banoffee. Banoffee tart. Banoffee tart. Oh, nama dia sebab dia pisang saja kan? Pisang kita drizzle dengan caramel sauce, lepas tu ditabur dengan chocolate powder. Chocolate powder. So dia ada berapa jenis cheese tart yang dihasilkan oleh Hanalicious ni? Ada 3. 3 ni je. So ni antara best seller yang kita ada lah. So kita boleh selain cheese tart mungkin kita boleh ke seterusnya macam mana? Okay. Boleh. So kita nak isi apa tu? Cream puff punya ni. Sebab saya tengok 3 color berbeza. Mungkin boleh ceritakan ni rasa dia berbeza ke ataupun color saja berbeza? Oh, kat sini kita ada red velvet, ada chocolate, ada vanilla. So setiap puff ni kita ada letak flavor dia masing-masing, bukan sekadar letak color sahaja. Oh, so rasa tu betul lah. Dia ada rasa sendiri. Red velvet ada rasa red velvet, chocolate ada rasa chocolate, vanilla kita ada rasa vanilla. Vanilla, okey. So dia apa feeling dia sama dengan cheese tart ke macam mana? Feeling dia tak sama. Kalau yang chocolate kita letak yang feeling instant custard chocolate, lepas tu red velvet mestilah cream cheese kan. Betul. Dia yang vanilla kita letak creamy custard vanilla. Creamy custard vanilla. Biasa kalau saya beli yang ni je, tak tahu pula yang ada coklat red velvet untuk kan. coklat and also red velvet. Biasa kalau orang jual pun dia just letak color je. Rasa memang cakap tak rasa sama je kan. Kalau ini memang kita letak, kalau vanilla tu memang rasa vanilla. Vanilla, okey. Oh ini coklat And then coklat tu kita boleh, kalau macam vanilla ni kita boleh customize lah. Contoh kalau kita nak buat, kalau selalunya orang buat color cream ataupun putih. Betul. Tapi kalau macam customer kata dia nak tema color biru, color unicorn ke apa-apa, kita boleh boleh customize ikut customer punya. Tapi untuk vanilla sajalah. Vanilla saja. Kalau macam coklat dengan ni kalau boleh color dia color sama je lah. Mungkin saya pun nak mencuba. Boleh. Silakan. Boleh. Tak sabar. Nampak geram ya. Tengah berfeeling tu. Jadi kena pegang, buka macam ni, feeling kat atas. Oh, dia dah, macam tu, okey. Okey, kamera, boleh shoot. Tapi tak secantik Puan Hana punya lah. Okey, nampaknya sister lebih krim. Tak apa. Terlebih ke macam ni? Boleh. Oh, boleh. Ni lulus ke tak lulus? Lulus. Oh, macam kalau orang nak order cream, apa tu cream puff kan, macam nak makan high tea je. Ada ke juga buat delivery macam saya nak 10 cream puff? Ada juga. Oh, boleh buat juga. Usually kita deliver dia, kita ada standard box and also mini box. Oh, ada standard box. Standard box berapa pieces? Kalau standard box kita buat 16 pieces. Kalau untuk mini box berapa? Mini box 8. 8 pieces. Oh, kalau 16 pieces tu berapa ringgit kalau orang nak beli nanti? 16 pieces untuk vanilla kita jual dalam RM20. Vanilla RM20, okey. Vanilla RM20. Kalau untuk coklat 23 and also untuk red velvet 25. Oh, red velvet mahal sikit sebab dia pakai cream cheese kan? Oh, okey. Tapi usually yang kita dapat, kita punya best top seller kita adalah yang vanilla lah. Vanilla lah. Vanilla. So kalau kita dah tengok, mungkin saya nak merasa sebab alang-alang tengok dah comel sangat ni kan. Boleh sila. Saya nak rasa unicorn lah the best seller. Boleh. Ini boleh makan ke? Boleh. Oh, boleh. Boleh. Dia apa sebenarnya? Dia macam rasa gula je lah. Macam icing gula. Oh, icing gula. Okey, saya try. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa bismillah. Dah lagi ada pergi. Ada. Sikit nak botol. Nak lagi. Betul, dia tak berderai. Dan yang penting dia sedap doa. Sedap doa sedap doa. Memang sedap. Okey, so kepada penonton Meniaga Live, okey. Kalau untuk nak dapatkan kita punya dessert, actually kita ada macam-macam lah. Contoh yang dah tengok tadi, macam contoh shell tart and also cheese tart, cream puff apa semua. Boleh contact kita dekat WhatsApp and then boleh through Meniaga. Sebab kita dah dah register dekat situ and then kita dah letaklah kita punya produk dekat situ semua. Okey. Ataupun dekat Insta and then Facebook. So dekat Insta nama kita Hanalicious. Search je Hanalicious and also dekat Facebook pun Hanalicious juga.
Okeylah, itu dah kita pun dah dengar penjelasan dan kita pun dah makan cheese tart dan cream puff daripada Hanalicious Dessert. Kepada anda yang nak dapatkan Hanalicious Dessert, boleh dapatkan di aplikasi Meniaga sekarang. Okey, baiklah, terima kasih kepada Puan Hana dan Cimran sudi berkongsi kata cara penyediaan dan sebagainya. Okey, so sekarang saya akan jemput encik anda dari kedai kebun bersama saya untuk memperkenalkan baja yang dijual ataupun cara penanaman pokok trend sekarang. Okey, kita persilakan encik anda. Okey, Assalamualaikum Cik Anda. Waalaikumsalam. Apa Sihat? khabar? Baik. Sihat. Wah, berbaju batik ya hari Khamis ni. Itulah. Ini je yang cantik yang ada dalam lemari. Oh, berbunga-bunga sebab daripada kedai kebun. Betul. So sekarang ni kita nak ceritakan, mungkin Cik Anda boleh ceritakan sedikit pasal kedai kebun. Apa yang ada di kedai kebun? Kedai kebun ni kita jual barang asas untuk berkebun lah. Biasanya barangan yang paling basic untuk siapa-siapa yang nak mulakan berkebun lah. Dia lebih kepada target customer, dia lebih kepada yang beginner, yang baru nak mula. Nak mula-mula menanam lah. Yang pro tu dia dah tak pandang kita dah. Oh, tak pandang kita. Dia dah pandai cari tempat dia cari sendiri, dia dah tahu. Okey, boleh. Okey. So maknanya kalau kita lihat kan, sebab meniaga kita menggunakan aplikasi meniaga. So macam mana? Tiba-tiba orang tanya, oh tiba-tiba memang ada bajet kat meniaga. Biasa kan kalau macam platform macam ni orang jual makanan apa semua. Tiba-tiba ada bajet, maknanya orang boleh beli bajet. Boleh cerita tak memang ada proses jual beli orang beli bajet tu? Ada sebab saya memang hari-hari saya turn on meniaga punya feature lah. Cuma saya tak adalah macam duduk menunggu ada tak sale, Tiba-tiba ada satu hari tu ada customer dari Subang dia dapat. Saya dapat notification, ping dia beli. Jadi saya pun baru first time nak guna macam mana feature dia, saya nak kena tekan apa, dapatkan kod dia macam mana. Sebab sekarang ni depan saya ni kita ada baja yang Cik Anda ceritakan tadi. Mungkin kita boleh demo sikit cara penanaman untuk orang yang mula-mula nak menanam ni. Boleh. Okey, boleh. Proses dia macam mana? Kita mulakan dengan mungkin tanam benih terus, senang. Tanam benih terus? Tanam benih sayur. Saya tak ada buah tapi ada sayur. Paling ini beberapa ni lah. Kita ada benih kacang panjang, seperia panjang. Ini apa? Semua yang tomato. Boleh masak punya. Oh, ini maknanya kalau orang yang landed tak ada, memang boleh tanam, lepas tu boleh petik, tak payah nak beli dah kat pasar kan. Memang kita punya target customer pun mostly yang ini memang kita boleh dapat daripada kedai Encik Anda sendiri kan? Memang jual segala jenis benih kan? Setiap minggu kita update kita punya jenis. Oh, setiap minggu. Menarik. Maknanya orang nak menanam tak payah nak cari jauh, cari je Encik Anda punya biji benih. So mungkin kita boleh tunjukkan cara nak menanam satu biji ni, mungkin menanam pokok bunga yang sekarang kan trend. Orang tanam pokok dalam rumah. So maknanya kan PKP, nak jaga apa ni diri, penjarakan sosial COVID. So kita boleh tunjuk tak cara penanaman pokok yang nak tanam dalam rumah ataupun di balkoni ke macam mana sebagainya? Boleh kita tunjukkan? Okey, mula kita kena buka lah pack ni. Okey, kita akan buka pack. So ini Nadia, pisau ke gunting ke? Ni ada. Oh, dah ada Nadia. Terima kasih. Bagus Nadia. Biasa kena panggil je. Okey, kita boleh gunting. Selalunya akan guna nisbah macam tanah hitam, pasir, baja dan sabut jugalah. Sabut juga. Oh, so dia ada peringkat-peringkat untuk subur sesebuah pokok tu kan. Okey. Macam ni kita letak je lah dalam pasu ni. So maknanya siapa yang nak beli tanah ni tak payah nak fikir tanah sabut asing-asing lah. Maknanya satu ni dah lengkap, all in semua kan. Katakanlah kita nak tanam tanam ni sayur. tak ada baja je, kita kena letak baja sebenarnya. Baja? Baja macam mana baja? Yang ni. Okey. Baja ni yang paling nombor satu lah, paling best seller kita. Sebab best seller sebab apa? Boleh ceritakan sikit sebab ini dia banyak membantu tumbuh-tumbuhan yang dah layu, yang dah nak mati tu, ataupun pokok-pokok yang tak berbunga, yang dah macam mati hidup segan tak mahu tu, yang tak berbuah tu dah banyak dah sebenarnya. Cuma ini bukan brand kami lah, tapi kami jual lah. Cuma banyak pengguna kami semuanya yang ada masalah dengan pokok yang tak hidup, tak berbuah, tak berbunga semua. Itu masalah. Kadang-kadang orang cakap tangan panas ni tak boleh menanam. Rupanya bukan sebab tu, sebabnya salah baja je sebenarnya kan. Kadang-kadang ada yang tak baja pun, dia mengharapkan ditanam ni terus jadi. Tapi ini kalau saya buka ni
Dia kena tutup hidung sikit. Oh, dia berbau ya. Nama pun baja kan. Jadi kena tak apalah, saya dah ready lah nak hadap bau ni. Dalam satu studio bau ni. Rumah saya ni memang. Nadia standby perfume ya. Okay. Ataupun nak buka yang tu. Tak apa, kita boleh ni. Okey je, saya tak ada masalah. Okey. Kita boleh buka. Mungkin kita nak tahu apa bau dia kan. Baja ni ini ada baja 3. Memang dia sesuai untuk apa tu, bunga dengan paling sesuai, buah. paling sesuai, paling berkesan lah. Dia punya bahan utama dia kena fahamlah dia daripada tinja ayam, bahan kompos pokok akasia dengan pokok akasia. Itu bahan utama dia. Bahan utama dia. Pokok akasia tu macam mana, boleh ceritakan? Itu pokok. Pokok biasanya ada dekat nampaknya dia dah bau sikit. Saya memang mengelak sebab kenapa saya buat ni dekat luar rumah. Dia bukan kat dalam rumah. Jadi bau dia aroma dia bau ya. Agak semerbak lah dekat sini. Jadi saya buka sekejap, tutup balik. Boleh. Jadi tabur ni mungkin kita boleh kamera boleh tengok kat dalam macam mana dia punya ni. Dia macam ni. Dia dalam bentuk serbuk. Jadi bila dia punya bau dia agak bau ya, tak apa, saya tutup dulu. Tutup dulu. Yang macam ni kita tabur dulu kat sini. Lepas tu kita tutup balik. Tutup balik dengan tanah tadi. Oh, lepas kita letak baju organik ni, kita akan tutup dengan kita bahan balik. Okay. Macam ini kami panggil baju kopi sebab dia bau kopi saja. Bau kopi, baju kopi. Okey. Ni untuk sesuai penanaman? Dia sama juga. Sama juga. Mungkin tak begitu berkesan, tak begitu bagus lah. Sebab dia okey, cuma tak begitu bagus. Tapi kalau kita tengok dia macam biji ketumbar kan, dia punya saiz. Bila dah ada pokok kalau boleh, contohnya pokok ada di sini dalam ni. Ni pokok Okey. Jangan letak baja di akar pokok, di batang pokok tu. Okey. Caranya kita kena letak di luar, di jauh sikit macam tu. Itu apa? Kenapa kena buat macam tu? Sebab baja dia kuat sangat, dia jangan letak betul-betul dekat pokok tu. Faham. Selalunya orang selalu salah faham bila baja tu untuk pokok. Tanam. Baja sebenarnya untuk tanah. Baja sebenarnya untuk tanah. Ya, dia untuk suburkan tanah. Dia bukan untuk suburkan pokok sebenarnya. Okey, untuk saya baru faham. Itu makna satu fakta lah untuk kita tahu sebagai beginner kan. Tanah yang sihat barulah sihat untuk tumbuh. Okey. So maknanya lapisan tanah tu tak adalah letak dalam sangat, macam atas lapisan sikit je. Okey. Benih. Baru tahu ni sebab saya biasa memang lepas tu tak tahu kita perlukan ada function yang macam ni kan. Memang ada. Macam ni biji benih kacang panjang ni macam ni. Okey. Itu berapa banyak kita boleh letak? Banyak sebenarnya. Dalam paket ni selalunya paling minimum ada 40 biji macam tu. 40 biji. So kita nak tanam tu 1 biji ke 2 biji? Ini satu je. Satu saja. Satu saja. Macam ni sebiji ni saya boleh letak 2 lah sebab ada ruang sikit. Ada ruang kan? Dia tak payah dalam pun. Okey. Macam so, mana kalau kita dah buka anak benih ni rosak tak? Macam nak simpan lagi, mana ditanam lepas tu dia beli kecil-kecil. So maknanya ada balance lagi anak benih tu. So anak benih ni boleh bertahan berapa lama kalau kita biarkan? Lama. Tapi kalau boleh tutup lah, jangan kasih jangan bagi masuk udara lah. Ada satu teknik tips yang paling berkesan yang anak biji benih ni. Kalau kita nak tanam, sebelum kita tanam ni, kita rendam semua ni dalam mangkuk. Dalam mangkuk air, okey. Dalam setengah hari macam tu. Biasanya dia akan mula bercambah, ada tumbuh sikit. Okey. Lepas kita rendam, baru kita tanam. Ini macam ni dah boleh dah. Jadi dah boleh tanam lah. Terus siram lepas air kita dah letak, lepas kita dah letak benih tu, proses seterusnya kita kena siram air. Tak ada apa, siram air je. Cuma siram air ni pun salah satu benda yang paling basic yang orang selalu salah bila dia terlebih siram. Okey. Yang penting kita kena lembapkan tanah. Bukan banjirkan tanah tu. Biasanya orang siram 1 teko tu terus habiskan untuk pokok yang besar ni lah. Kalau macam dia dah kalau dah bercambah dah ada ni, macam mana kita nak tukar ke macam tempat lain, mana tempat yang lebih besar sebab dah bercambah kan. So dah ada proses dia ke, guna tanah yang sama ke macam mana? Basically proses dia sama, cuma kita kena buat persediaan tanah pokok pasu-paru. Contohnya lah kita pokok asal tu daripada tanah pokok kecil. Dia nak tumbuh membesar ataupun mungkin dia nak mati kita perlu alihkan. Macam ni pun
sampai satu tahap nanti bila dia dah tumbuh, dalam mungkin ada 4 helai daun, kita dah kena alihkan. Oh, 4 helai daun kita dah alihkan. Okey. Macam anak kalau dah membesar tu kena alihkan, jangan duduk sama. Duduk bilik asing. Duduk bilik asing. Jadi kita alihkan satu tu untuk satu pasu. Oh, satu untuk satu pasu. Dia jangan kedekut satu bilik dia. Jadi untuk dia tumbuh sihat sempurna lah. Jadi macam contohnya kalau ada pokok yang dah layu nak mati, ataupun pokok yang perlu sedang membesar. Mungkin kita boleh tunjuk contoh pokok yang layu nak mati. Mungkin Nadia boleh ambil pokok yang layu mati di tasik madu. Kalau dah kena kita kena keluarkan untuk buat baja yang baru ataupun kita just macam mana? Tanah ni dah tak boleh dah ni. Oh, tanah ni dah tak boleh. Kita alihkan. Kalau pokok mati anggap saya assume pokok ni masih ada nyawa lah. Kalau pokok mati kita kena potong dia punya yang bahagian mati ni. Oh, kita kena potong dulu bahagian yang dah mati. Saya tak bawa saya punya ni apa? Yang pemotor khas tu kan. Jadi tapi tak apa, kita kalau pakai. yang mati ni kita kena potong, keluarkan, jangan biar dia bertaut lagi dekat pokok batang yang hidup ni. Itu sebab apa? Sebab dia boleh ni macam anggota badan yang dah macam kita ada yang anggota badan dah sakit, kita kena potong. Kalau tak dia masih lagi menyerap nutrien and masih lagi dia berjangkit dengan dahan-dahan lain. Kena potong je lah. Potong. Jadi apa-apa pun kita siapkan tanah baru dulu. Siapkan tanah baru nampaknya. Macam tadi. Okey. Mungkin saya nak try. Nak try. Sebab boleh. Nanti kan pokok yang mati tu boleh hidup kembali. Cuba. Dekat rumah saya. So ni kalau kita nak tengoklah berapa pot yang kita akan letak. Ni banyak ke? Dia tanam letak dalam 3/4 macam tu. So kita kena ratakan macam mana? Tak payah. Oh, tak payah. Bila kita letak dalam pasu jangan compactkan tanah tu tau. Oh, okey. Kalau tak dia tak ada ruang pengudaraan. So maknanya kalau daripada pasu besar ni, maknanya tanah tu kena sampai yang dia dah ada height ni sini. Saya terpulang lah, tapi kalau boleh macam ni banyak-banyak ni dalam 3/4 sebab kita kena ingat akar dia nanti akan membesar. Kalau kita tanam dalam sangat, dia tak ada ruang. Dia ataupun atas sangat. Jadi ngam-ngam 3/4 macam tu lah. Okey. So mana sama juga. Maknanya kita kena buang lah dia punya tanah lama ni. Kalau sikit lah kalau boleh jangan bawa ke. Kalau kita bawa tanah lama ni sama je macam kita biarkan dalam pasu lama ni. Akar dia pun dah kering mati dah. Kalau dia agak berdebu sikit sebab dah kering kan. Habislah studio ni. Selalunya datang masak-masak kan, tiba-tiba ada pula. Itu yang lainnya dekat Meniaga ni, so maknanya baja pun kita boleh jual dekat Meniaga. Kalau orang nak, kalau penonton Meniaga Live nak beli menggunakan aplikasi Meniaga, mungkin dia nak tahu harga. So baja tanah banyak tu berapa ringgit, yang ni berapa ringgit dan kita boleh ceritakan setiap harga. Boleh. Macam pack kecil tanah ni kami jual RM5. Yang ni RM5? Okey, RM5 murah lah. Kalau guna Meniaga maksudnya customer tu berdekatan lah. Dia berdekatan kami memang hantar ke rumah free, tak ada delivery charge. Oh, percuma saja yang nak dapatkan baja daripada kedai kebun. Kami memang delivery memang kita tak charge lah untuk yang tak charge. Selagi anda guna app pun free, maknanya nak hantar pun free daripada peniaga sendirilah. Okey. Semua free. Macam semua pack free. Besar ni RM10 lah, tapi banyak ni. 8 kilo. 8 kilo untuk RM10. Yang ni berapa kilo yang kecil? Ini 2.5 kilo. 2.5 kilo. RM5. RM5. Lebih baik beli yang besar ni lah. Lagi jimat lah untuk tanam sekali kan. Terus sekarang kita akan proses terakhir lah untuk siram dan biarkan. Lepas tu kena berdoa sekali. Oh, berdoa ya Allah ya Tuhanku. Oh, bukan macam tu. Kalau ada nyawa adalah dia. Ada nyawa adalah dia. Takut pula tu. Saya benda ni tak dipakai sangat ni. Tak apa. Saya lagilah tak pandai. Terus harap air keluar pun dah okey dah. Ni air bukan racun. Air. Baiklah, terima kasih kepada Encik Anda sudi berkongsi tips dan juga pantang larang kita dalam menanam pokok. Nampaknya mungkin pokok saya ini akan tumbuh dengan segarnya. So, Encik Anda, terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Terima kasih jemput saya datang. Sama-sama juga kepada Encik Anda. Dan baiklah, sebelum itu saya dengan tim Meniaga sebenarnya ingin mengucapkan selamat Hari Natal kepada semua penganut Kristian di seluruh Malaysia. Yang penting jaga diri, jaga penjarakan sosial,
kerana COVID-19 belum lagi tamat. Okey, itu saja dari saya. Kita jumpa lagi dan terus setia bersama Meniaga Live di hari dan waktu yang sama kerana minggu depan kita akan menyajikan pelbagai jenis variasi mungkin makanan daripada peniaga yang menggunakan aplikasi Meniaga. Baiklah, Assalamualaikum.